Tuan-tuan, sebelum saya datang tadi, ada audio yang dikongsi, yang tersebar dalam WhatsApp kita, bagaimana rakaman suara Timbalan Menteri Wanita yang kita kenal sebagai seorang pemimpin PAS yang begitu lantang dalam isu agama, isu wanita dan sebagainya, sewaktu kita jadi kerajaan. Saya masih ingat ucapan beliau bila isu pramugari pakaian seksi timbul, dia menghentam pimpinan PH. Macam-macam dia kata. Kerajaan tak takut kemurkaan Allah, kerajaan macam-macam lah. Tapi dalam audio tadi, dia sebut pada kawan dia, saya tak tahulah datin mana, dia kata, Kak Allah tak ada kuasa, dia kata. Bertukar. Sebab menteri hak jaga pramugari ni Sarawanam. Jadi Sarawana ni tak nak sign. Jadi Kak Allah tak boleh nak buat apa dah. Lembek tekuk dia. Lembek tekuk dia. Dulu bukan main. Dan inilah wajah PAS. Yang dulu berdega-dega bercakap tentang perjuangan agama. Perjuangan Islam, hudud. Tetapi sekarang ini langsung tak berbunyi. Mereka bercakap bermacam-macam. Mempertahankan hak orang Islam, orang Melayu dan sebagainya. Menjual segala macam janji dan retorik agama. Tetapi hari ini mereka menikus, mereka diam. Sebagaimana yang Ustaz Idris sebut, makan sagun. Saya pun tak kerti nak ajuk lah. Makan sagun, ini PAS. Itu baru PAS. Sekarang ini kita baca surat khabar, tahun ini kita kena bayar hutang 1MDB setahun dekat 2 bilion. 1.57 bilion setahun. Daripada hutang terkumpul 40 bilion setahun, 2 bilion. 2 bilion ni sehari, ini menyamai bajet negeri Terengganu, negeri saya. Negeri yang ada sumber minyak. Dan itulah hutang yang kita kena bayar disebabkan skandal 1MDB. Itu kita berjaya tangkap dan masukkan dalam penjara. Dan saya nak sebut tuan-tuan, dalam pilihan raya yang lalu, kita berjaya mengalahkan Barisan Nasional. Kita gagalkan dan hentikan 1MDB. Tetapi kita harus faham, skandal 1MDB ini dia terjadi kerana dua perkara. Yang pertama kerana ada Perdana Menteri Najib Razak yang tak ada integriti, yang rasuah, yang korup. Dan yang keduanya ialah kerana sistem yang kita ada sekarang ini memberi ruang dan peluang untuk orang yang bernama dan seperti Najib Razak melakukan kecurian dan samun dan sakau itu. Ini dua perkara yang harus kita lawan. Kita berjaya mengalahkan orang bernama Najib dalam PRU yang lepas. Tetapi kita sebenarnya belum berjaya. Dalam tempoh 22 bulan kita belum berjaya memperbaiki sistem yang membenarkan ruang dan peluang kepada orang-orang seperti Najib ini melakukan aktiviti samun dan sakau dia. Sebab itu kalau kita dalam pilihan raya yang lepas, kita menang kerana kita punya musuh yang jelas. Kita menang kerana kita punya musuh bersama yang kita boleh nampak. Bentuknya Najib, bentuknya Rosmah dan sebagainya. Tetapi kita juga harus jelas bahawa musuh di hadapan kita ialah kelompongan dan kelemahan sistem yang perlu untuk kita perbaiki. Dan ianya mesti kita selesaikan dalam pilihan raya yang terdekat ini. Saudara, apa sistem yang kita perlu perbaiki? Kita boleh tengok, orang seperti Najib ini tak boleh diselesaikan oleh parti dia. Timbalan dia tak boleh tegur dia, tak boleh betulkan dia hingga dipecat, timbalan naik dan sebagainya. Parti tak boleh selesaikan dia. Kita nak harap kepada peguam negara, dah siap kertas pertuduhan. Pun peguam negara dipecat, tak boleh masuk pejabat. Sistem pejabat peguam negara tak boleh selesaikan penyamun seperti Najib. Parti tak boleh. UMNO masih korup. Sekarang ini juga korup. Tuan-tuan, bila parti kalah dalam mana-mana tamadun yang runtuh, dia perlu memperbaiki tamadun itu. Tetapi UMNO ini bila dia kalah, dia tidak membuat reformasi dalam parti. Dia hanya tukar daripada Najib kepada Balaci Najib. Dia tidak membersihkan parti dia, membuang segala perasuah dan penyamun
dan menggantikan dengan orang yang bersih dan wujudkan satu sistem dalam UMNO untuk halang orang sebagaimana Najib. Itu UMNO gagal. Yang kedua, peguam negara kita tak boleh nak harap. Sebab Azalina sebut. Azalina kata, Perdana Menteri mesti lantik orang yang orang dia kata. Maknanya jelas. Kita dah ingat Azalina ni kita boleh percayalah. Dia lantang jugalah dalam kalangan MP UMNO. Tapi bila nampak kuasa dah dekat, dia pun korup sama dengan yang lain. Begitu juga dengan sistem yang lain. Institusi polis tak boleh kita harapkan. Polis sendiri beri maklumat. Institusi mahkamah. Mahkamah tak boleh bertindak sekiranya pejabat peguam negara tak angkat pertuduhan. Tak boleh. Mahkamah sekarang ni kita yakinlah dengan di bawah kepimpinan Tuan Maimun. Kita yakin mahkamah kita bebas dan berkecuali. Tetapi sistem-sistem yang di bawah ini, baik yang saya sebutkan tadi peguam negara dan sebagainya, tak boleh nak menghentikan. Yang menghentikan Najib ialah kuasa rakyat dalam pilihan raya yang lepas. Tetapi kuasa rakyat itu telah dikhianati dan kita perlu dapatkan balik mandat supaya sistem yang ada yang masih lompong dan masih ada ruang kelemahan ini dapat kita perbaiki. Tuan-tuan, kita dah melalui episod buruk kita dalam 1MDB. Kita rasakan bahawa UMNO mungkin berubah. Tetapi kalau tuan-tuan mendengar ucapan yang dituturkan oleh Zahid Hamidi. Bulan lepas dia kata, Tengku Zafrul, jangan ambil kesempatan, dia kata. Tetapi ambil mana yang sempat. Kita dengar, biar betul, ingat ke dia berlawak. Tapi betul. Memang itu mesej dia. Dan yang terbaru, ucapan dia dalam convention ataupun AGM MIC, dia sebut dengan jelas. Kalau BN kalah kali ini, jaga-jaga Tok Mat, dia kata. Dia sebut satu-satu, kita pun tak tahu. Tok Mat dalam waiting list. Wigneshwaran pun dalam waiting list. Dia sebutlah Hisham dan sebagainya. Dan itu pengakuan terbuka seorang presiden parti, seorang presiden Barisan Nasional mengakui bahawa pasukan dia sebenarnya sama teruk dan sama korup sebagaimana diri dia dan juga sebagaimana Presiden UMNO yang dah ditangkap. Tuan-tuan, betul Najib dah dalam penjara. Betul Rosmah juga akan menyusul. Tetapi tuan-tuan percayalah, kalau UMNO menang, kalau Barisan Nasional menang, mereka akan terus dengan aktiviti merompak mereka sebab keangkuhan mereka itu telah kita tengok sehari dua ini. Yang terbaru kita boleh tengoklah Khairuddin Takiri, broker untuk menggabungkan PAS dengan UMNO. Khairuddin ni waktu dia berjumpa dengan seorang pimpinan amanah, dia sebut dia nak bertanding atas tiket BN lepas dia kena pecat. Tapi petang tadi kita dipahamkan Ahmad Said kata tak boleh, tak ada kerusi. Sedangkan 2 bulan dia buat kerja dengan UMNO. Tapi hari ini UMNO bagi tahu tak ada, kita tak bagi Kuala Nerus kat Takiri. Baru dia kenal siapa UMNO. UMNO ialah UMNO. Dia tak pernah berubah. Dia tak pernah berubah menjadi parti yang bersih, yang benar-benar boleh kita harapkan untuk memimpin dan mentadbir negara kita. Saya rasa seronok malam ini datang ke Putrajaya. Saudara Alif, Ketua Pemuda dan juga kongsi dengan kita program yang beliau adakan dan saya bangga. Saudara Alif ini ialah antara Ketua Pemuda Negeri ataupun exco saya dalam Pemuda Amanah Nasional yang setiap hari lah boleh kata setiap minggu ada program dia. Cuma malam ni silap dia, Presiden duduk meja sana, patut Presiden duduk sini. Jadi tak nampak program-program yang banyak tadi. Turun ke surau, turun ke pasar lah macam-macam kan. Jadi saya nak sebutkan ini komitmen kita. Pemuda yang penting di setiap negeri mesti menjadi tunjang kepada kepimpinan, menjadi tunjang kepada jentera kita. Dalam program kebajikan, dalam program kemasyarakatan, pemuda saya harap bersama-sama dengan Awan dan Wardah harus menggerakkan program parti. Jangan kita tak dilihat berada di kawasan dan negeri. Yang penting visibility pemuda itu harus berada di mana-mana. Tuan-tuan, malam ini saya percaya kita nak dengar
ucapan daripada pimpinan saudara Tuan Presiden kita. Cuma saya percaya juga malam ini kita datang ialah kita ada keyakinan. Kita datang malam ini kerana kita yang mungkin ada 200 ataupun 200 orang dalam ini punya keyakinan bahawa kita boleh menang. Slogan Pakatan Harapan, kita boleh. Slogan Pakatan Harapan ini kita boleh. Rakyat boleh. Pakatan Harapan boleh. Kerana keyakinan kita, kalau kita ingat balik dalam pilihan raya Sungai Besar Kuala Kangsar, kita rasa tak ada harapan dah mana ni. Kita balik daripada Kuala Kangsar tu balik, saya rasa habis dah. Dan kita juga harus ingat dalam pilihan raya yang lepas, kita mendapat 100. Sebenarnya kita dapat simple sangat majoriti kita. Kita hanya dapat 123 kerusi. Itu pun termasuk kerusi bebas di Batu. Itu juga termasuk kerusi parti yang sebenarnya tak menjiwai ideologi kita. Bersatu, 13. Kita menang tipis saja, saudara. Kekuatan kita selain daripada muafakat waktu itu ialah kerana rakyat memang bersama-sama dengan kita. Tapi saya nak sebut tuan-tuan, kadang-kadang kita ni lupa kekuatan kita. Dalam pilihan raya yang lepas, betul, peluang kita ialah 1MDB. Tetapi waktu itu kita berdepan dengan Presiden UMNO yang cerdik. Sekarang ini 1MDB itu dah selesai lah. Tapi kita sebenarnya berhadapan dengan Presiden UMNO yang kenyataan dia setiap hari itu akan menjadi modal kepada kita. Jadi tuan-tuan jangan bimbang. Kita harus ada keyakinan. Lagi banyak Zahid Hamidi bercakap, lagi mudah kita nak ke Putrajaya insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.